Assalamualaikum. Okey. Hari ni bersama dengan cikgu. Tak ingat nama cikgu? Nama cikgu tak ingat? Nama cikgu Fazita. Okey. Bersama dengan cikgu Fazita. Okey. Hari ni cikgu nak awak ambil 3 saat. Kita bersama-sama gunakan 3 saat ni untuk menikmati keindahan dan kecantikan cekak baru cikgu. Okey? Tengok cantik kan? Cantik kan? Cikgu baru beli. Okey? Cantik kan? 3 saat. 1, 2, 3. Okey dah, cukup. Okey. Dalam video ni awak akan belajar satu benda baru, iaitu seni cubism. Okey, seni cubism ni dia macam menggunakan pecah-pecahan image. Macam tu lah. Nanti awak tengok dekat video sebelah. Okey? Tengok ya, selamat belajar. Lepas tu jangan buat laju-laju sangat, boleh tak? Maksud cikgu, buat laju tapi kurang berkualiti, maksudnya kurang baik, hasil karya tu tak berguna juga kan, cikgu bagi masa tempoh lama kan. Jadi guna masa yang ada tu betul-betul dan warnakan cantik-cantik. Faham? Okey. Buat betul-betul. Okey, bersungguh-sungguh. Okey, selamat mencuba. Bye. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini dalam video ni awak akan belajar tentang seni cubism. Okey, seni cubism. Okey, seni cubism bersama dengan cikgu Fazita. Okey, seni cubism ni satu jenis seni yang orang guna pada zaman dahulu lagi. Dah lama dah orang guna ni. Pada zaman-zaman dulu nenek moyang, datuk nenek moyang kita lagi. Okey, orang guna seni cubism. Okey. Nanti awak akan belajar dengan lebih dalam lah kenapa orang guna seni cubism dan macam mana seni cubism itu. Okey. Sebelum tu, cikgu nak bagi tahu, cikgu nak ingatkan, okey, bahawa seni itu bukan tentang kecantikan, okey, tetapi tentang keindahan yang datang dari fikiran ketika membuatnya. Maksudnya kat sini, cikgu nak cakap, seni itu tak semestinya cantik. Yang penting ianya adalah dari fikiran awak. Bila awak berfikir tentang itu dan awak buat karya, itulah yang paling cantik. Itulah keindahan. Okey, jadi tak semestinya cantik. Yang penting awak fikir. Okey, apa itu seni cubism? Okey, seni cubism ni dia lebih membawa kita ke arah berfikirlah. Okey, kita kena fikir, kita nak buat kena fikir, nak tengok pun kena fikir, semua benda kena fikir. Okey, seni cubism ni dari perkataan cube. Okey, cube ataupun kotak kan, ataupun bentuk segi empat sama tu kan. Macam tu, cube. Jadi sebab tu orang panggil seni cubism. Okey, sebab dia pecah-pecahkan benda tu jadi bentuk cube kebanyakan. Macam cube. Okey, seni cubism, satu jenis seni lukis yang dibuat dengan pecahan image dan memerlukan susunan fikiran apabila melihatnya. Maksudnya kat sini, gambar tu dipecah-pecahkan. Cuba awak tengok gambar contoh dia tu kan. Dia pecah-pecahkan image, lepas tu bila orang tengok gambar tu, orang kena fikir untuk susun dia. Okey, jadi nampak tak dia pecahkan image tu macam petak-petak kan, bersegi-segi kan. Jadi sebab tu orang panggil seni cubism. Okey, dan bila kita tengok, kita kena fikir pula apa gambar ni di pecahan image pula, maksud dia satu gambar itu, satu gambaran itu, satu gambar tu lah dipecahkan dan dilukis dari pelbagai sudut pandangan. Maksudnya contoh yang ada dekat sini cawan. Okey, kita tengok cawan dia bulat, melengkung, tapi kita tak nampak dekat belakang cawan tu. Jadi pelukis ni dia nak orang tengok juga apa yang macam mana dekat belakang cawan tu. Jadi dia lukis juga atas kertas tu
gambar belakang cawan. Ini maksud cikgu, dipecahkan dan dilukiskan dari pelbagai sudut pandangan. Okey, cikgu cuba ambil contoh cawan ni, okey, cikgu pecah-pecahkan dia, lepas tu cikgu susun dia sengit-sengit sikit, pelik-pelik sikit. Lepas tu bahagian pemegang cawan tu cikgu letak ke atas. Okey, lepas tu bahagian belakang cawan cikgu letak kat tepi, bahagian melengkung cawan cikgu letak kat bawah. Nampak tak? Gambar itu dipecah-pecahkan dan bila kita tengok kita kena fikir. Kenapa cubism? Orang zaman dahulu ni dia suka lukis satu benda supaya orang boleh tengok dengan berfikir. Jadi dia pun lukislah gambar sesuatu seadanya. Maksud cikgu macam cawan tadi, dia lukis gambar cawan yang dekat bahagian belakang pun dilukis juga supaya orang boleh tengok dari pelbagai pandangan seperti seadanya satu gambar itu. Okey, seadanya lah. Seadanya, depan, belakang, kiri, kanan, bawah. Dia lukis semua, dia letak sini, letak sini, letak sini, dia pecah-pecah kat image tu, jadi orang pun berfikir, gambar apa. Okey, inilah tokoh seni cubism. Okey, bermula pada tahun 1909 hingga 1914. Ni waktu glamour lah, waktu kemuncak dia. Dua orang ni lah. Dua orang pakcik ni. Okey, ni tokoh tau, jangan main-main Pablo Picasso dengan George. Okey, Pablo Picasso ni awak pernah tengok, awak pernah buat karya dengan cikgu hari tu. Okey, inilah tokohnya, ni orang putih tau, orang luar negara. Dah meninggal ni, dah tak ada dah. Okey, tapi ni orang luar negara lah. Okey, ni orang Malaysia, pelukis seni cubism Malaysia. Okey, dua-dua orang ni masih ada lagi, okey, dan sekarang sedang lagi melukis dan pernah juga melukis. Yang pertama tu Syed Tajuddin dan yang kedua tu Abang Nik Muhammad Shazmi. Orang muda lagi tau. Muda lagi tu, dia pun pernah melukis seni cubism dekat Malaysia ni. Jangan main-main seni cubism. Ada juga tau orang Malaysia dia guna. Dia guna jenis seni ni, dia lukis gambar, lepas tu dia tayang, lepas tu orang pun berfikir tengok benda tu apa yang dilukisnya. Okey. Okey, ini contoh karya. Contoh karya seni cubism yang ada dekat dunia ni lah. Okey, awak akan tengok contoh karyanya, hebat-hebat tau. Sampai kita tak faham pun ada. Itulah bagusnya seni ni. Dia buat kita berfikir. Jangan nak pandang yang cantik je. Kena tengok juga benda tu buat kita berfikir ke tak. Itu bagus. Janganlah nak fikir asal cantik je. Bagus. Asal cantik je bagus. Tak. Okey, yang ni pertama contoh karya dari cikgu tak pasti yang siapa. Okey, yang ni contoh karya tu, nampak tak? Gambar apa tu, belalang ke? Tak, itu bukan belalang sayang. Itu ialah orang. Nampak tak mata tu kan? Mata dia duduk atas kerusi tau. Macam kerusi maharaja macam tu. Kerusi raja-raja. Nampak tak tangan dia? Dia pecahkan gambar-gambar orang tu. Dia letak sengit macam ni. Dia letak, ada yang segitiga. Ada yang macam bujur macam tu. Ada yang membulat ke atas kepala tu. Inilah seni cubism. Okey, ni yang kedua. Nampak tak gambar apa? Dinosaur ke? Ini bukan dinosaur sayang. Ini ialah manusia sedang membaca buku. Okey, kan manusia baca buku, kita tengok dari tepi kiri ni, kita nampak sebelah je wajah dia kan. Tapi pelukis ni bijak, dia lukis satu lagi wajah dia yang sebelah sana, supaya kita nampak juga, wajah sebelah sana yang warna biru tu kan. Tu wajah sebelah sana. Pun dia tunduk fokus pada buku tu. Yang dekat belakang-belakang tu baju dia yang ropo-ropo tu, macam apa? Macam dinosaur punya tanduk tu. Okey, yang ni yang ketiga. Yang ni Pablo Picasso punya tau. Okey. Tiga, kalau awak tengok betul-betul, awak nampak tak gitar? Awak nampak tak tanda alat muzik tu kan? Tanda not-not muzik tu kan? Ada orang main macam apa? Macam apa? Alahai, benda tu alat muzik tu, ya Allah, masa ni lah cikgu lupanya. Macam tu. Ni ialah 3 orang sedang main alat muzik. Dia buat petak-petak orangnya. Yang tu pakai macam apa, yang warna hitam tu kan, dia pakai macam hood baju, dia tutup kepala dia. Yang ni yang paling senang sikit. Tadi yang susah-susah. Okey, yang ni yang senang. Apa ni? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Gambar Winnie the Pooh tu kan. Pooh.
Kalau orang Terengganu panggil Pooh. Ni lah Winnie the Pooh. Nampak dia pecah-pecahkan image Winnie the Pooh. Dia nak bagi tahu kepala hidung Winnie tu bulat sebenarnya dekat bahagian depan. Jadi dia buatlah juga kat depan kat hidung tu membulat macam tu. Ada yang segitiga kita nampak dia pecah-pecahkan. Senang kan? Senang sebenarnya. Cuma kita kena dahulukan fikiran kita ketika melihatnya. Ni contoh yang paling senang lah. Ni yang paling kanak-kanak dah buat ni. Ni ikan. Okey, nampak tak dekat ikan ni kan dia ada sisik-sisik tau. Dia nak bagi nampak sisik-sisik, dia guna pula garisan-garisan ni. Garisan halus, garisan tebal ada. Okey, lepas tu mata dia ada satu kan. Kalau lagi bagus, kalau dia nak bagi mata tu ada dua, dia letak dua mata kat situ. Biarlah orang nampak pun tak apa. Kita kan seni cubism, pecahkan image. Macam tu. Okey, dekat belakang-belakang pun dihias. Ni apa? Gitar. Kan senang kan? Ni sebab kanak-kanak yang buat, kanak-kanak umur macam awak yang buat. Jadi mudahlah nak tengok, oh ni gitar, nampak tak yang kat atas tu kan, dia kecilkan benda tu, dia pecahkan benda tu, dia letak kat atas satu, kecil macam tu. Lepas tu yang kat tengah yang bulat tu, dia letak kat tengah-tengah. Itulah seni cubism. Okey, cikgu penat dah bercakap sebenarnya ni. Tak apalah, cikgu nak bercakap juga untuk awak. Okey, ni contoh karya budak yang buat lah. Nanti awak pun akan kena buat lah juga. Yang senang-senang je. Yang tadi yang awal-awal tu susah yang cikgu tengok. Tengok yang ni pula. Apa tu? Pepatung ke? Belalang ke? Tak, itu ialah rama-rama. Kenapa rama-rama? Sebab ada sayap. Okey, ada sayap yang besar sebenarnya tu. Kalau pepatung tak ada sayap banyak-banyak macam tu, tak ada. Okey, dan warna-warni. Okey, rama-rama macam ni lah kan. Dia pecah-pecahkan, dia buat petak-petak. Dia buatnya ekor tu jadi petak saja dia. Supayanya bila dah siap nanti, orang akan tengok secara berfikir. Orang akan berfikir, apa benda budak ni lukis? Macam tu. Okey, jadi tugasan anda ialah ini. Hasilkan satu karya cubism menggunakan image pokok. Macam ni, macam gambar yang cikgu tunjuk ni, sebiji macam tu. Nanti awak akan tengok cara buat dia dekatnya video sebelah. Nanti cikgu sambung, nanti awak akan tengok sampai akhir, nanti ada cara-cara dia untuk buat karya cubism ni. Menggunakan image pokok. Yang kat atas tu pokok tau. Nanti dia akan payung sebab warna-warni pula. Okay? Warna-warni, bolehlah warna-warni. Cantikkan dia, indahkan dia pula lepas tu. Kemaskan dia. Okay. Ini ialah tugasan anda dan selamat mencuba. Ingat macam cikgu cakap tadi. Tak semestinya cantik. Okay? Yang penting bila awak siap tu orang akan berfikir. Apa yang awak buat ni? Okay? Dan awak buat tu berfikir. Jangan main sebarang je. Lukis mentang-mentang cikgu cakap sebarang je. Seni tak cantik tak apa cikgu. Dia pelukis. Janganlah macam tu. Fikir dulu apa yang awak nak buat. Okay? Dan selamat mencuba.